Assalamualaikum kepada semua murid-murid. Hari ini pembelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 5. Unit 3, asas reka bentuk pengaturcaraan. Tajuknya struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan. Murid-murid boleh rujuk buku teks RBT tahun 5, muka surat 40. Hasil pembelajaran. Murid dapat menyatakan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan. Terlebih dahulu, mari kita lihat apa itu pengaturcaraan. Maksud pengaturcaraan ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Komputer di sini bermaksud sama ada peralatan, peranti, perkakasan atau mesin. Jadi komputer itu tidak semestinya komputer ataupun laptop. Apa sahaja peralatan, peranti, perkakasan atau mesin. Tindakan pula merujuk kepada tugasan atau fungsi atau hasil kerja. Baiklah, struktur kawalan terbahagi kepada 3. Pertama, struktur kawalan pilihan. Kedua, struktur kawalan ulangan. Dan yang ketiga, struktur kawalan jujukan. Cikgu akan terangkan kepada kamu struktur kawalan pilihan dan juga struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan pilihan. Apakah itu struktur kawalan pilihan? Struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai 2 atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Bermaksud, pada peralatan ataupun perkakasan itu, kita boleh memilih tugasan yang hendak kita lakukan. Baik, di dalam struktur kawalan pilihan ada 3 jenis. Pertama, pilihan tunggal. Bermaksud, peralatan itu hanya boleh melakukan satu tugasan sahaja. Dui pilihan. Bermaksud, pada peralatan itu telah disetkan ataupun diprogramkan hanya boleh buat 2 tugasan ataupun 2 kerja sahaja. Akhir sekali, pelbagai pilihan. Maksudnya, peralatan itu boleh melakukan banyak tugasan. Baik, di sini cikgu akan beri lagi penerangan contoh peralatan yang menggunakan struktur kawalan pilihan. Okey, lihat pada gambar pertama. Mesin air minuman layan diri. Okey, pada mesin ni kamu masukkan duit. Lepas itu kamu boleh memilih mana minuman yang kamu mahu. Di sini ada banyak pilihan. Sama ada kamu nak beli minuman 100 plus ataupun minuman lain seperti air kotak. Ini yang dikatakan struktur kawalan pilihan. Kamu boleh pilih yang kamu mahu. Kedua, mesin basuh baju layan diri.
kalau kamu biasa menggunakan di kedai-kedai dobi layan diri, di sini prosesnya kamu perlu masukkan duit, pilih suhu sama ada nak sejuk ataupun basuhan panas, kemudian kamu akan mula tekan untuk mesin itu melakukan kerja membasuh. Itu dikatakan struktur kawalan pilihan. Maknanya kamu kena pilih. Contoh yang ketiga, mesin minuman penapis air yang ada di rumah kowe. Ini struktur kawalan pilihan jenis dui pilihan. Maksudnya kamu kena pilih dua, sama ada nak menggunakan air panas ataupun air sejuk. Yang keempat, pengisar makanan. Struktur kawalan ini menggunakan pilihan tunggal, iaitu dia berfungsi hanya untuk mengisar makanan sahaja. Dia tak ada pilihan yang kedua. Maknanya satu tugasan dia, satu kerja yang dilakukan hanya untuk mengisar makanan sahaja. Akhir sekali, mesin pengeluaran duit ataupun ATM. Ini struktur kawalan pilihan yang ada banyak pilihan. Sama ada nak keluarkan duit ataupun hendak memindahkan duit kepada akaun lain, ataupun nak mengeluarkan resit melihat baki duit simpanan yang ada dalam bank. Jadi jelas di sini, kelima-lima peralatan ini merupakan menggunakan struktur kawalan pilihan. Kamu boleh pilih. Jelas? Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat apa itu struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan ialah satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Bermaksud, pada peralatan itu ataupun mesin telah disetkan ataupun diprogramkan supaya ia melakukan tugas ataupun berfungsi secara berulang sehingga tamat ataupun sehingga dipenuhi waktu penggunaan mesin tersebut. Nanti kita akan lihat contoh peralatan yang menggunakan kawalan ulangan. Maklumat tambahan, murid tahun 5 akan mempelajari struktur kawalan ulangan jenis selagi, while sahaja. Yang ini nanti cikgu akan terangkan dalam pembelajaran akan datang. Mari kita lihat contoh peralatan struktur kawalan ulangan. Yang pertama, di sini ambulans. Pernah tengok kan? Yang pertama, lampu ambulans. Apabila ambulans ni bergerak membawa pesakit, lampu yang dipasang akan menyala. Akan menyala berkelip-kelip sehinggalah ambulans ini sampai ke destinasinya. Jadi sebab itu dipanggil menggunakan kawalan ulangan. Lampu ni tak akan padam, dia akan berkelip-kelip sehinggalah sampai ke destinasi. Yang kedua, siren ambulans. Siren ambulans ini akan berbunyi berulang-ulang kali apabila membawa pesakit sehingga sampai ke hospital ataupun bergerak ke tempat kawasan kemalangan. Jadi dia berulang, bunyinya berulang kali dan bunyinya sama. Baik, yang ketiga ialah lampu isyarat jalan raya. Lampu isyarat jalan raya ada 3 warna, merah, kuning dan juga hijau. Dalam kehidupan seharian, lampu isyarat ini kalau kamu perasan, dia akan berfungsi bertukar warna merah,
kuning, hijau. Kembali pula ke merah, kuning dan hijau. Berulang kali. Okey. Yang keempat, tangga eskalator. Okey, pernah naik kan tangga eskalator? Okey, dia pun sama, menggunakan kawalan ulangan. Okey, kita akan naik daripada bawah. Kalau kita nak naik ke tingkat atas, dia akan bergerak sampai ke atas dan pusing semula ke bawah untuk pengguna lain pula naik. Begitu juga kalau kita nak turun, kita naik daripada tingkat atas dan dia akan turun secara automatik sehingga ke bawah. Dan dia akan berulanglah untuk pengguna yang lain. Contohnya kalau dalam pasaraya, contoh macam Aeon, dia akan berfungsilah satu hari tu. Tugas dia sama ada untuk pengguna naik ataupun turun, berulang. Dia takkan berhenti sampailah tamat waktu operasi pasaraya tersebut. Okey. Okey. Akhir sekali ialah lampu kelip-kelip. Musim perayaan Aidilfitri ni kan, musim raya ni biasanya rumah-rumah akan dihias dengan lampu kelip-kelip. Ini pun menggunakan struktur kawalan ulangan. Lampu ini akan bertukar warna. Mungkin daripada merah ke hijau ke warna kuning secara berulang-ulang selama mana ianya dipasang. Okey. Jadi itu contoh 5 struktur kawalan ulangan. Baiklah, untuk tugasan kamu pada hari ini, pertama, buat latihan pada modul PDPR RBT yang ditandakan hari Rabu 19 Mei. Kemudian, murid boleh rujuk video pembelajaran ini atau buku teks untuk menyiapkan latihan tersebut. Okey, ada latihan untuk melengkapkan peta minda dan juga jadual contoh peralatan yang menggunakan kawalan pilihan dan juga kawalan ulangan. Okey, ketiga, sekiranya telah siap, sila tangkap gambar latihan tersebut dan hantar kepada nombor telefon guru sebelum atau pada jam 5.30 petang. Jika ada masalah, sila maklumkan. Sekian, terima kasih, selamat mencuba.